Setakat ni belum lagi. Maksudnya Tuhan kata kau belum masak lagi ni. Kau masakkan dulu segala naskah yang you play in every channel you play. Tak kisahlah short film ke. Aksi memegang senjata ni kalau Betul. orang yang tak betul, kalau katalah anggota-anggota tengok macam ni kurang ni, dikecam. So macam mana Miru tengok buatkan aksi-aksi cik? Okay, sebelum kami mulakan proses penggambaran W2 World, kami ada satu session yang sudah diorganiskan oleh pihak View untuk kami pergi training, pergi latihan untuk mengendalikan senjata dan juga prep ataupun prepare some martial art. So kita dah lalu proses itu bersama dengan orang-orang yang sangat bertanggungjawab, dengan orang-orang yang betul-betul pernah handle cerita action menggunakan senjata, dan dia tahu macam mana kalau nak play untuk main senjata kat dalam cerita macam ni, kalau betul-betul tactical dia main macam ni. So lagi satu, bila W2 World ni, Mirul adalah watak karakter komik, sama juga macam Alif. Jadi protokol memegang senjata itu sendiri boleh diimprovisasikan sebabkan itu adalah sebuah komik. So jadi itu adalah proses yang berapa lama Mirul lalui. Berapa lama dia ambil masa? Dalam sebulan. Sebulan tu adalah campur lah, which is daripada segi martial art kita, koreograf setiap scene fight kita dan juga scene-scene yang menggunakan senjata tu. Cuma nak tahu macam mana karakter ni memegang dan bagaimana mereka mengendalikan dengan selesa. That's it. Jadi nak improvise anything up to you selagi diterima oleh pihak director dan pihak yang mengajar kami bermain senjata itu, selagi itu dia boleh diterima lah. Yeah. Susah tak nak kekalkan karakter tu? Oh, susah. W2 World sebenarnya salah satu karakter yang sangat-sangat segar untuk saya. Sangat-sangat baru untuk saya. Kerana bila kita dapat skrip W2 World untuk casting, which is Mirul audition, Mirul lalu proses casting tu sebelum kita terpilih untuk watak Ghazi. Jadi bila kita jumpa je Kak Zu, which is my producer dan juga casting director, kita cakap terus terang. Okay, so kita tahu cerita ini adalah adaptation from W2 World Korea. Adakah permainan karakter Ghazi ini perlu cerminan tu 100% bersama dengan W2 World Korea? Dia kata no, this is your play. So anything you want to play, up to you, as long benda tu boleh diterima dan dia selesa untuk you bawa. So bila Miru dapat tahu benda tu, ya kita rasa macam okay, this is new things, dekat View platform, big platform, sangat-sangat trusted. So benda pertama yang Mirul terlintas adalah Mirul rujuk bodyguard yang menjaga Mirul ketika momen Mirul Aiman ketika sampai daripada bulan 1 sampai bulan 4 kan, meet and greet dan sebagainya. Banyak bodyguard yang bersama dengan Mirul kan. So karakter-karakter itu bersama dengan Mirul agak lama juga, karakter-karakter bodyguard tu. So bagi Mirul, alangkah cantiknya, cantiknya dekat dalam frame kalau Mirul betul-betul imitate ataupun menggunakan karakteristik bodyguard yang betul-betul orang Malaysia yang betul-betul jaga Mirul. So kita absorb, kita gunakan injection daripada karakter-karakter bodyguard yang bersama dengan Mirul tu, dan juga reference daripada W2 World Korea itu kita tak tinggalkan. So ada pelbagai gabungan lah. So bila kita dah siap, orang kata jahit bila kita dah siap, sekarang dah 11 episod, saya cakap okay, this is the character lah. Mirul Aiman bukan ni, tapi it's an adventure juga. Boleh dikatakan ya, penggambaran yang adventure juga. So maknanya Mirul dalam apa-apa situasi, Mirul yang suka observe dan lepas ya, bagi Mirul selepas Hero Remaja 2021, apa-apa naskah yang Mirul terpilih ataupun Mirul dipertanggungjawabkan sebagai seorang pemeran ataupun pemain skrin itu, tak kisahlah itu platform apa, saluran apa, channel apa, bila naskah tu datang, it's a challenge to me. So macam mana kita nak mempercayakan penonton itu kalau kita buat all the piece yang kita dapat tu kualiti yang sama. Mirul rasa Mirul berada kat dalam satu misi Mirul yang tepat lah untuk menceritakan ataupun untuk menceritakan kepada penonton-penonton yang naskah-naskah dekat Malaysia ni, tak kisahlah saluran apa, sebesar-besar saluran atau sekecil-kecil saluran, bila kita sebagai seorang pemain skrin itu mengeluarkan 200%, cerita itu akan boleh dipercayai. Itulah. Maknanya you tak memilih karakter lah, maybe like certain For actors now. yang akan pilih like macam For now, I think this is my time for explore. Bagi Mirul, my formula is
peluang yang Miro dapat di dalam channel ataupun apa-apa dalam television kan, scope television kan, is a very important thing. Sebab bagi Miro, sebelum Miro nak jadi seorang pelakon filem, pemain filem, that's my biggest ambition, Miro kena faham dulu apa itu acting kan. Sebab Miro rasa lah, bila aku dah dapat karakter dalam sebuah filem, maknanya kau dah sampai situ lah. So setakat ni belum lagi, maksudnya Tuhan kata kau belum masak lagi ni. Kau masak dulu segala naskah yang you play in every channel you play. Tak kisahlah short film ke, tak kisahlah channel mana pun, explore, faham, gain knowledge, gali pengalaman bersama dengan orang-orang yang sekeliling. Dan insyaAllah bila kau dah betul-betul masak, Tuhan kata okay, kau akan main filem. So itulah Miro punya mindset. Sebelum Miro dapat peluang untuk main filem, this is my time to explore every character. Tadi Miro ada cakap Miro datang audition. So ada bila nama you kira consider dah besar. Betul. Ada yang jenis yang bila dah ada nama dia jarang lah nak pergi audition. Okay, Miro punya konsep prinsip macam mana pula? Bagi Miro, audition sangat penting. Sebab kita tidak bercakap tentang pelakon, kita bercakap tentang karakter naskah tu. It's not about me, Miro Aiman pun. Di pasal Ghazi. So adakah aku betul sesuai dengan karakter tu? So please audition me. Kan? Kalau kita dapat tak audition, okey lah, alhamdulillah, tu rezeki. Tapi betul ke aku ni, betul ke aku layak untuk karakter ni? Sebab it's not about Miro Aiman, it's about Ghazi, it's about the character. So alhamdulillah, Tuhan letakkan banyak naskah yang Miro main setakat ni melalui fasa audition tu, fasa casting tu kan. So I love it, I really love it. Macam yelah, kalau casting tu you tak rasa macam frust ke kalau tak dapat? Sebab yelah yang datang pun mungkin frust lah, gila tak frust dapat. Tapi kebanyakan Pernah ditolak ke? Setakat ni alhamdulillah. So bila kita tak nak benda tu, takut benda tu, kita prep hard lah, prep super hard lah. Bila kita dapat skrip 1 week sebelum kita casting, kau punya bagi. So bila kita tak dapat pun tak apa, aku dah buat yang terbaik masa prep. So kalau betul tak dapat untuk karakter ni, that's not for me. Sebab karakter tu bukan untuk aku, karakter tu untuk orang lain. Kena percaya yang Miro kena sebagai seorang pelakon, kita kena faham dia tak ada kena mengena dengan kau pun. Dia dengan karakter. Adakah perasaan bila kau keluar macam ni, okay, bila kau keluarkan emotion tu in every scene, tepat tak dengan pemikiran penulis. So bila tepat dengan pemikiran penulis, itu yang terjadinya karakter kan. Okay Miro, sebelum ni ada pelakon generasi Miro jugalah yang menyatakan pendirian dia bahawa dia tidak akan menerima apa-apa tawaran selain daripada OTT. Macam Miro tadi kan lebih, Miro kan macam okay, pengalaman nak cari ke apa, saluran tak kisah mana kecil pun besar. Mungkin Miro punya point of view macam mana pula? Okay, bagi Miro proses memilih itu penting untuk seorang pelakon. Sebab kita perlu tahu, kalau watak aku ni tak kena dengan aku tak boleh pilih. Contohnya Miro mendapat watak bapak, contohnya. So kita perlu berbincang dengan pengarah yang betul ke ini ada. Tapi kalau dia ada objektif dia ataupun dia ada mission untuk createkan Miro Aiman sebagai seorang bapa, itu atas dia lah. Tapi kita sebagai seorang pelakon, kita perlu faham, kita ada tanggungjawab untuk memilih adakah karakter itu kena dengan kita. Salah satunya bila kita dapat job tu 3 sekaligus. So itu memang proses memilih lah. Miro pernah lalu proses memilih itu, which is dalam satu tempoh itu datang sekali 3. Dan 3-3 sangat-sangat bagus. Daripada segi pelakonnya, daripada segi pengarahannya, jalan ceritanya, 3-3 bagus. So itulah datangnya tanggungjawab Miro sebagai seorang pelakon untuk memilih. Miro, maksudnya Miro rasa wajar tak untuk pelakon generasi muda memilih OTT atau bayaran yang paling besar saja, tak nak pun pelakon drama-drama, tak nak? Saya percaya setiap pelakon mempunyai objektif masing-masing, misi masing-masing. Saya menghormati segala apa yang mereka impikan dan apa yang mereka setkan, mereka susun. Jadi mereka mesti ada objektif mereka dan mereka mesti ada misi mereka sendirilah untuk kenapa mereka pilih OTT itu. Miro, watak sebenarnya yang sebenarnya you nak in your yes. career sekarang ni? Sekarang okay, sekarang Miro perlukan cerita yang mission, action. Okay, bila mission ni dia ada action, dia ada drama, dia ada everything. Say okay, dulu Miro ada, okay, bukan dulu, sampai sekarang Miro percaya dekat dengan diri Miro ni adalah genre action. Sebab genre action ni dia akan compilekan setiap feelings tu in the highest boundaries. Faham tak? In the highest boundaries. Kalau sedih memang dia hit sedih punya.
Memang you tak boleh belanja, you tak boleh stop ni. You kena belanja yang betul-betul belanja punya. Nangis, marah, dia akan pergi yang hit high boundaries punya. So every emotion dalam cerita action ni, seperti mana pengalaman Mirul, dia akan hit the highest boundaries. So seperti mana soalan tu ditujukan kepada Mirul, benda pertama yang sekarang ni macam, bila lah aku dapat Mirul nak berlakon sebuah filem. Dan filem itu it's a mission punya story. Contohlah, adik dia hilang, dia kena cari adik dia, kena culik kat Sabah. Dia pergi, so dia kena lepas every stage. Pada masa sama ada drama yang dia tak tinggalkan keluarga. So everything. So benda-benda macam tu, macam Mission Impossible, G.I. Joe, perkara-perkara macam tu, cerita-cerita macam tu lah. So, Tapi untuk further punya ambition is I love to do biopic. Biopic I think bagi Mirul seorang pelakon yang sangat fasa pelakon yang paling piece yang paling susah untuk pelakon adalah biopic. Contohnya macam Bohemian Rhapsody, Elvis, I, Tonya. Cerita-cerita yang menceritakan realiti kehidupan seorang ikon itu ataupun seorang figura itu dan diceritakan oleh seorang pelakon. So bagi Mirul it's very hard, but kalau kita manifest, kita berharap, berdoa, insyaAllah Allah akan. Mirul nak jadi siapa? Mirul? Setakat ni a lot. Maybe rugby player, sport player, ataupun tokoh-tokoh yang kita boleh kaji kan. So maknanya awak bukanlah pelakon untuk watak-watak cute-cute, romantic, cinta-cinta, sweet-sweet. Of course. Benda tu terbukti dengan Imam Instant Sazar Selema. It's a good exploration. Kalau tak, Mirul tak ambil cerita ataupun naskah Imam Instant tu, Mirul tak akan tahu macam mana perjalanan karakter yang mempunyai elemen percintaan. Walaupun dia sekecil-kecil emotion ataupun range dia tak terlalu besar macam Alif Hadi dan Izara, tapi it's a good exploration, it's a good experience. Seperti mana Mirul cakap tadi, itu yang paling dekat. Tapi yang Mirul sayang semuanya lah. Any naskah. Ya.